Assalamualaikum, selamat datang ke channel Cikgu Zalina Basir. Selamat menonton. Salam sejahtera. Hari ini kita sama-sama akan bincangkan bagaimana untuk menyelesaikan soalan STPM 2014, soalan nombor 17 bagi soalan alih bentuk komunikasi. Okey, seperti biasa, langkah pertama, bila dapat soalan, kita baca soalan dulu. Langkah kedua, tentukan kehendak soalan. Jadi, bagaimana cara untuk kita menentukan kehendak soalan? Kita lihat pada ayat yang pertama, bandingkan aliran pelaburan asing dan seterusnya antara tahun 2007 dengan tahun 2008 dan huraikan bagaimana. Okey, jadi kehendak soalannya kat sini yang jelas ialah bandingkan dan yang kedua huraikan. Format jawapan berasingan iaitu 2 analisa data dan 2 analisa pengetahuan. Okey, dekat analisa data untuk pola perbandingan dan untuk analisa pengetahuan huraikan. Okey, dah siap. Kita dah tentukan jenis pola, jadi kita tulis kat sini supaya lebih jelas. Pola perbandingan iaitu format 2 tambah 2. Okey, yang ini AD, yang ini AP, analisa pengetahuan. Okey, kita nak buat analisa data. So, kita dah tahu data kita ialah pola perbandingan, jadi kita nak buat 2. Kan? Kita nak kena cari 2 maklumat untuk pola perbandingan. Okey, kita buat checklist kat sini. Baca soalan dah siap. Tentukan kehendak soalan juga sudah. Okey, tadi kita dah tentukan bahawa dia adalah pola perbandingan dan kita nak kena cari 2 maklumat untuk pola perbandingan. Okey, jadi untuk pola perbandingan ni, maklumat yang diberi di dalam soalan ialah di sini. Bandingkan aliran masuk pelaburan langsung asing ke negara terpilih antara tahun 2007 dengan tahun 2008. Bermakna dia minta kita bandingkan 2007 punya macam mana, 2008 punya macam mana. 2 tahun ni, nak compare 2. Jadi, seperti yang kita tahu, kalau dalam pola perbandingan, kita nak analisa tertinggi, terendah. Okey, sekarang kita akan menganalisa jadual ini mengikut kehendak antara tahun 2007 dengan tahun 2008. Pola perbandingan. Kita baca tahun 2007 punya dulu. Maklumat yang diberi. Kita dapat kenal pasti bahawa yang paling tinggi ialah Kesatuan Eropah. Kan? Jadi kita tulislah T, tinggi. Dan yang terendah ialah Vietnam. 6.7. Rendah. Sama juga untuk tahun 2008, yang tertinggi juga Eropah, Kesatuan Eropah. So kita letak T. Tapi yang terendah kali ini bukan Vietnam, tetapi Indonesia. So kita letak R kat sini. Okey, dah siap, kita dah siap analisa data pola perbandingan. Ini ialah tips kaedah untuk membaca jadual bagi pola perbandingan. Kalau dia kata antara tahun, jadi kita tengok mengikut tahun. Tahun 2007 bagaimana, tahun 2008 siapa paling tinggi, siapa paling rendah. Tapi kalau dia kata mengikut negara, jadi kita baca dia, kalau negara Malaysia contohnya, kita baca dia melintang. Kalau tanya Kesatuan Eropah, kita baca melintang. Faham tak? Itu tips dia. Checklist yang ketiga dah siap. Analisa data, pola perbandingan. Kita dah tengok 2007
siapa paling tinggi paling rendah, dan 2008 siapa paling tinggi siapa paling rendah. Okey, jadi apa fungsi jadual kat tepi ni? Tak nak pakai ke jadual tu? Peratus perubahan. Tak perlu sebab tak ada kena-mengena dengan pola perbandingan. Sekarang kita nak menganalisa pengetahuan pula. Daripada soalan, huraikan bagaimana sesebuah negara dapat meningkatkan pelaburan ke negara tersebut. So, bagaimana cara negara nak tarik pelabur datang ke negara mereka? Okey, jadi kita fikir sebagai sebuah negara sekarang ni. Nak tarik pelabur datang ke negara kita. So, AP yang pertama, kita boleh mempromosikan negara kita, peluang-peluang yang ada, peluang-peluang perdagangan yang ada dalam negara kita ni di peringkat antarabangsa. Melalui apa? Melalui expo, melalui seminar perdagangan, melalui pameran. Okey, dan macam-macam lagi. Okey, bagilah senaraikan contoh. Okey, selain daripada promosi, kita nak perkenalkan negara kita di peringkat antarabangsa. Kita dah perkenalkan negara kita di peringkat antarabangsa. Kemudian cari maklumat, pelabur akan cari maklumat tentang negara kita. Kita boleh nyatakan dari segi kerenah, tiada kerenah birokrasi. Okey, tiada. Maksudnya mudah untuk dapat kelulusan. Okey, selain daripada tu, nak masuk ke dalam sebuah negara untuk melabur, kita kena lihat juga dari segi dasar kerajaan. Okey? Jadi dasar kerajaan untuk menarik pelabur lebih ramai masuk, kenalah membuka peluang yang lebih luas seperti mengurangkan cukai, kurangkan cukai, atau mempergandakan cukai baru seperti insentif cukai. Contohnya cukai korporat. Biasanya pelabur yang besar-besar ni dia akan buat projek-projek yang seperti perkilangan. Dia nak buka kilang ataupun nak buka pusat-pusat perniagaan yang besar ni, mestilah nak cari tempat. Tempat tu. Yang keempat, tempat tu kita tanah lah kan. Okey, tanah dan infrastruktur mudah nak bergerak, kemudahan yang ada. Buat contohlah kilang kan, dah ada tempat untuk buat kilang dia, ataupun buat pasar raya dia ke kan. Okey, jalan pun yang sangat selesa, ada kemudahan-kemudahan infrastruktur yang selesa. Okey, ada tak pekerja-pekerjanya? Sumber tenaga kerjanya ada tak? Kan ada juga. Kalau ada tempat-tempat ni semua, tiba-tiba tak cukup tenaga kerja, susah pula siapa yang nak uruskan. Jadi kita kena sebagai sebuah negara perlulah sediakan sumber tenaga kerja yang cukup. Kita nak pakai berapa? Kita nak pakai 2 je. Jadi awak pilihlah 2 yang terbaik yang kamu boleh huraikan dengan lebih jelas dalam jawapan kamu. Okey, sebab cikgu dah ingatkan hari tu dalam soalan yang lepas,
huraian yang panjang dan jelas akan memberikan markah yang lebih banyak. Kalau jawab satu ayat idea, satu ayat huraian saja, kuranglah markah kamu nanti. Lebih panjang, lebih jelas, lebih banyaklah markahnya. Okey. Dah siap analisa pengetahuan. Jadi sekarang kita nak merancang penulisan jawapan kita. Okey, macam mana? Kita nak tulis dalam jawapan kita nanti, kita akan start dengan intro. Okey, kemudian perenggan 1 kita nak tulis apa, perenggan 2 kita nak tulis apa, perenggan ketiga kita nak tulis apa, perenggan keempat kita nak tulis apa, kemudian kesimpulan. Okey, jadi kita nak start dengan perenggan pertama, perbandingan antara tahun 2007 dengan tahun 2008. So kita boleh tulis perbandingan, contohnya tertinggi 2007 siapa, tertinggi 2008 siapa. So kita letak kat sini tinggi 2007 siapa, 2008 siapa. Tertinggi 2007, tertinggi 2008. Okay. Kan baru kita nampak kan. And then perenggan kedua, terendah 2007, terendah 2008. Inilah cara perbandingan antara tahun. Okey, nak bandingkan 2007 yang paling tinggi kesertaan Eropah, 2008 yang paling tinggi kesertaan Eropah. Kan? 2007 yang paling rendah Vietnam, 2008 yang paling rendah Indonesia. Berapa nilai dia kita nyatakan. Untuk perenggan ketiga, analisa pengetahuan pula. Okey. Kamu pilihlah mana-mana daripada maklumat yang kamu dapat di sini. Yang kamu dah kumpulkan di sini. Setelah kita nak tulis promosi dan satu lagi sumber tenaga. So, perenggan ketiga promosi, perenggan keempat tenaga, sumber tenaga kan. Okey, dah siap. Rancang penulisan jawapan pun dah siap. Jadi checklist kita dah komplit. Thanks for watching.